Okay, so chapter 1044 Aku tak tahu nak cakap apa, tapi chapter ni memang chapter paling gila lah yang aku pernah baca. Like, okay, first of all, kita dah dapat Gear 5. Okay, Gear 5 ni benda yang memang fans dah lama tungguan. Orang dah buat teori gila bapak punya lama pasal Gear 5. And kita dapat Gear 5 dalam chapter ni. And itu bukan perkara yang paling besar dalam chapter ni. I mean, dalam chapter ni juga kita found out yang sebenarnya Oda dia dah scam kita selama 25 tahun tau. 25 tahun kita tengok cerita ni, kita tengok Luffy sebagai watak utama, and kita ingat dia merupakan Paramecia punya user. But instead rupa-rupanya dia bukannya Devil Fruit. I mean, bukan Paramecia Devil Fruit punya user. Dia merupakan Mythical Zoan. And bukan Mythical Zoan biasa-biasa tau. Dia merupakan Sun God Nika punya user, which is aku tak tahulah benda apa, tapi nama ada God tu maksudnya mesti someone yang OP lah. So benda ni aku actually ada macam mixed feeling jugalah. Aku macam serious lah Oda. But yang tu kita sembang lagi lah. So chapter ni memang banyak benda nak kena sembang. And memang aku super excited nak sembang pasal chapter ni. So jomlah kita sembang pasal chapter ni. Also, the highlight of this chapter memang obviously Luffy punya Gear 5 and dia punya revelation tentang Devil Fruit dia merupakan human fruit semua tu lah. Tapi at the same time, dalam chapter ni kita ada juga tahu scene pasal Hiyori yang aku nak sembang pasal benda tu. And aku tahu mesti macam tak nak dengar sangat aku sembang pasal benda tu kan. Sebab yalah, benda yang paling best dalam chapter ni ialah pasal Gear 5. So aku akan buat timestamp dekat bawah ni. So kalau ada part yang apa tak berminat nak dengar aku sembang, apa boleh je skip dekat bawah-bawah ni. So first of all aku nak sembang pasal Hiyori dululah. Sebab bila aku nak sembang pasal Hiyori, baru aku boleh fokus pasal Sun God Nika apa semua tu kan. So let's proceed with the video. So first of all kita dapat dia punya cover story, which kita boleh nampak lah mereka sekarang tengah cuba nak experimenting dekat Ichiji dengan Niji. Nampak lah mereka buka banyak pisau apa semua. Sebab kita tahu si Ichiji dan Niji ni mereka dua ada exoskeleton. And dekat belakang tu kita nampak lah ada oven. So aku actually wonder adakah Oda akan tunjuk nanti yang rupanya Katakuri sekarang dekat Whole Cake Island. Sebab kalau kita ingat balik, kita tak tahu sekarang ni Katakuri dekat mana. Sama ada dia ada dekat atas kapal nak pergi dekat Wano, ataupun dia pun actually stay je dekat Whole Cake Island. So hopefully Oda confirm pasal benda ni, tentang di manakah Katakuri sekarang. Sebab aku pun actually curious juga nak tahu kan. So then sebelum kita proceed kepada first page, kita cut teruslah dekat part Hiyori ni. Sebab aku tahu ramai tak mau dengar pasal ni, tapi aku nak sembang juga sebab benda ni actually benda yang important tau. For those yang memang follow aku punya chapter review daripada beberapa chapter yang lepas, hampa akan tahu lah aku actually memang really looking forward untuk nak tengok closure dekat watak Hiyori. Sebab bagi aku rasa macam Hiyori ni merupakan satu watak yang menarik. And also dekat Wano ni, aku rasa dia one of the character yang suffer the most. Sebab kita kena ingat balik, Hiyori ni merupakan anak kepada Kozuki Oden. And masa dia kecil, dia dapat lihat bapa dia kena public execution dekat depan ramai orang and kena bakar hidup-hidup kan dalam boiling pot tu. And selama 20 tahun tu, dia memang tanggung lah semua kesakitan ni. And to make it worse, dia actually jadi Oiran ataupun geisha, aku tak ingat lah, but Oiran lah let's say kan. Dia jadi Oiran bawah Orochi. And dia terpaksa senyum lah dekat si Orochi ni kan. So throughout the story, kita jarang lah nampak Hiyori ni macam menangis. Adalah at one moment dia menangis, but most of the time dia sentiasa tersenyum. And even di depan Orochi pun dia tersenyum. Kita ingat tau, Orochi ni merupakan pembunuh bapa dia. And selama bertahun-tahun dia duk hadap je, dia duk buat talam dua muka and dia cuba senyum and act like it is nothing. Sebab apa? Sebab dia nak berlakon depan Orochi and dia nak tunggulah prophecy 20 years akan datang tu berlaku kan. So Hiyori merupakan someone yang suffer a lot, but at the same time dia tak tunjuk apa dia punya suffering. But then dalam chapter ni kita boleh nampak Hiyori finally express apa yang dia rasa. And kita dapat this really one great panel lah, di mana kita nampak muka Hiyori tengah menangis. And dalam panel ni memang it's clear lah, kita boleh nampak segala kesakitan yang Hiyori dapat rasa. From this one panel kita boleh faham yang segala kesengsaraan, kesakitan, kemarahan yang Hiyori rasa, semua dia telah let it out di dalam panel ni. So this is actually one of the best panel dekat Wano. And aku tahu orang takkan kisah sangat pasal panel ni sebab chapter ni memang banyak benda yang gempak. But really aku nak everyone appreciate lah this panel. Sebab this is, bagi aku panel ni comparable lah dengan panel di mana Robin menangis dan cakap I want to leave. Kenapa aku cakap comparable? Sebab sebelum dia menangis cakap I want to leave tu pun, kita tahu Robin ni watak yang pendiam and dia pendam segala perasaan dia. Tapi masa dia jerit I want to leave tu, dia finally let it out. Dia finally express segala emotion yang dia rasa. And benda tu membuatkan that panel really great, which is that Robin punya panel. And it's actually the same case dekat Hiyori punya panel. Sebab Hiyori tu pun dia macam Robin jugalah. Awal-awal tu dia banyak pendam perasaan dia. Dia cuba senyum walaupun sebenarnya dia benci gila duduk dengan Orochi.
So selama bertahun-tahun, finally they express all the emotion. So yeah, ada banyak gila emotion in this one panel, and aku really suka lah Oda. Oda really great untuk lukis satu muka yang sedang menangis, while at the same time benda tu macam express all the feelings. It's really a great panel lah. And aku je sedih lah sebab Oda drop this panel di dalam chapter yang Luffy menggunakan Gear 5 juga. Disebabkan Oda drop this panel di dalam chapter Luffy guna Gear 5, panel ni macam tenggelam sikit lah sebab orang tak appreciate sangat. So yeah, it's something sad lah. And also in this chapter kita nampak lah Orochi finally dah mati. I mean tak mati lah, at least mungkin dia dah di knock out sebab kita nampak dia actually terbakar dengan api kanjuru yang kecil tu. So Alhamdulillah, finally favourite character semua orang dah mati. Punyalah lama kan orang nak tunggu bila lah dia ni nak KO daripada Onigashima. So finally it's happening in this chapter. Okay, so then jom kita cut dekat the most fun part dalam chapter ni lah. So kita back kepada first page, which kita boleh nampak dari jauh, kita boleh nampak lah Luffy macam dia tengah bermonolog. Dia cakap, macam mana aku boleh berdiri aku baru je kalah. But at the same time, aku rasa macam aku tengah happy kan. Lepas tu kita nampak ada banyak kesan kilat warna hitam keluar daripada badan Luffy. And kesan kilat tu actually dia release Conqueror Haki tau. Sebab kita nampak lah dekat orang bawah tu semua pengsan. And benda ni bukan macam sekadar Conqueror Haki Blast yang biasa lah. Sebab kita boleh nampak banyak gila karakter yang boleh sense presence of Luffy. And dia pun bukan sekadar boleh sense saja, tapi dia pun macam terkejut. Sanji yang asalnya tengah lunyai, tengah KO terbaring, suddenly terbangun and terkejut. Sebab dia macam, "Oi, is that you Luffy?" Macam tu kan. And also kita dapat juga reaction daripada Law dan Kid and juga Hyogoro. Dia pun macam terkejut. Even Marco pun terkejut lah dengan apa yang berlaku dekat Luffy dekat atas bumbu tu. And what makes it even crazier ialah si Kaido pun, dia pun terkejut tau dengan apa yang berlaku dekat atas bumbu tu. Apa yang dia rasa tu, dia cakap, "What the hell is that? It is on the roof." And kita nampak lah dalam panel ni, Kaido muka dia terkejut So the hype is real. So kita boleh nampak lah Luffy sekarang memang ada awaken satu power yang beyond Kaido can imagine. Sebab dia sendiri pun terkejut. Dan kita cut lah dekat scene dekat Marijoa, which kita dapat Five Gorosei punya discussion session. And dia pun tengah sembang pasal benda yang sangatlah mind blowing. So Gorosei ni dia macam berbincang lah dengan one another. The first Gorosei macam questioning lah, kenapa kita nak sacrifice salah satu our best CP0 punya agent untuk kacau pertarungan Kaido. And then another Gorosei pula cakap lah, it is necessary and it is something yang kita kena buat sebab the world government sebenarnya dah lama cari Devil Fruit Gomu Gomu no. What? And this Gorosei yang kepala botak ni dia cakap world government sebenarnya dah lama gila nak cari Gomu Gomu no Mi, tetapi it seems like macam Devil Fruit tu sendiri larikan diri daripada world government. And then another Gorosei actually balas tau. Dia cakap benda tu actually tak mustahil sebab semua Zoan Fruit user mereka ada will of their own, which basically means yang setiap Zoan user ni, I mean setiap Zoan Devil Fruit, mereka at least ada mereka punya pemikiran, I mean like consciousness ataupun will, as if macam buah tu sendiri hidup. And then this one Gorosei actually reveal dekat kita lah yang Gomu Gomu no Mi punya buah ni sebenarnya bukan Paramecia, but instead dia merupakan mythical Zoan. Dan nama Devil Fruit tu ialah Human Fruit model Nika. Like what? Like seriously Oda? Seriously? Okay, jujur aku cakap, masa first time aku baca part ni kan, aku macam ada mixed feeling lah. Sebab for those yang tengok aku punya chapter review sebelum ni, aku pernah cakap lah, aku sebenarnya tak suka the idea of suddenly Luffy rupanya makan Devil Fruit lain daripada Gomu Gomu no Mi. And in this way, Luffy suddenly jadi overpowered lah. Sebab apa? Sebab dia makan Devil Fruit yang OP. Aku tak suka that idea. And yes, masa aku baca chapter ni, aku macam serious lah Oda, I really don't like this part. Macam itu first impression aku lah. Aku ada mixed feeling But then macam kita tahu lah, Oda ni sebenarnya a good writer. So aku put my trust on Oda. And aku really hope dia boleh buat storyline ni jadi menarik lah. In which storyline di mana Luffy sekarang bukanlah Gomu Gomu no Mi punya user, but it turns out rupanya dia some kind of god Devil Fruit user, which Sun God Nika. I mean benda ni actually benda yang aku tak apa nak minat, but something yang aku boleh tolerate lah. Sebab aku actually lega. It turns out rupanya Luffy bukan kena reincarnation ke apa-apa, but it just Luffy punya awakening. Sebab for those yang tengok chapter lepas pun betul lah, aku bising banyak gila pasal reincarnation. And aku really hope benda ni bukan reincarnation. And yes, dalam chapter ni kita nampak lah Luffy memang jadi Luffy, dia just awakening. And dia bukannya kena rasuk dengan jin lain ke, Kurama ke apa ke, tak ada. So yeah, there is no such thing as reincarnation thing di dalam One Piece. And Luffy is still Luffy. And yeah, aku really happy benda tu berlaku. So jomlah kita sembang sikit pasal human fruit model Nika ni.
So dalam panel ni kita boleh nampak si Gorosei tu cakap lah, human fruit model Nika ni, its uses body gains the property of rubber. Maksudnya tuan pemakan devil fruit tu dia akan ada property of rubber, in which sebiji sama macam Luffy. And then the next part ni actually something yang interesting, in which dia cakap in combat they are supposedly only limited by their imagination. So ayat yang dia cakap only limited by imagination ni actually buatkan aku macam tertanya-tanya. So adakah Luffy dia ada power yang dia boleh buat apa-apa sahaja, and the only thing yang limitkan apa yang dia boleh buat ialah dia punya imajinasi. And si Gorosei teruskan cakap yang it is allegedly the most ridiculous power in the world. Ni merupakan power yang paling mengarut. And ayat ni datang daripada Gorosei tau. So kita boleh percayalah kata-kata ni, okay? Gorosei dia pun tak suka exaggerate apa-apa. Bila perkara yang dia sembang, kalau dia pun rasa bahaya, and benda tu memang betul-betul sepatutnya jadi perkara yang bahaya lah, sebab this is Gorosei. So yeah, nampaknya Devil Fruit Luffy ni dia ada more potential than we expect lah. Obviously Luffy has more ability daripada jadi rubber semata-mata. Sebab aku tak rasa setakat ada ability untuk tukarkan diri kepada rubber merupakan satu power yang boleh membuatkan Gorosei cakap the most ridiculous power tau. So what if lah what if. Okay, ni just satu teori lah. Bukan teori lah, ni just some idea aku lah, sebab tak ada benda yang nak backup sangat pun aku punya facts ni. But ayat yang Luffy cakap tu, ayat yang Gorosei cakap tu, in which they are supposedly only limited by their imagination, what if actually ability Devil Fruit Luffy ni bukanlah power untuk bertukar jadi getah semata-mata, but instead power tu merupakan a reality manipulation. Sebab okay, for those yang tak tahu lah, reality manipulation ni basically means yang hang ada power untuk manipulasi reality. Sebagai contoh, secara hakikatnya, secara realitinya Luffy merupakan manusia biasa. Tetapi sebab dia ada power untuk manipulasi reality, so dia tukarlah reality yang badan dia tu merupakan badan yang biasa, tukar kepada badan getah. Contoh daripada anime lain lah kepada reality manipulation punya ability ni, kita boleh tengok dalam Black Clover, Zagreus dia ada word magic tu kan. Word magic di mana Zagreus ni bila dia cakap apa-apa, semua benda yang dia cakap tu akan jadi betul kan. Contoh Zagreus cakap, oh ada hujan pedang, and suddenly terus out of nowhere ada hujan pedang keluar, and then every random thing yang dia cakap semua berlaku. Sebab apa? Sebab itu merupakan reality manipulation. So mungkin Luffy pun ada this same kind of reality manipulation. Mungkin not as crazy as Zagreus dalam Black Clover tu boleh buat, ataupun word magic tu kan. But yeah, what if Luffy punya Sun God Nika ni, especially with Blade Awakening, Luffy actually ada reality manipulation punya ability, kekuatan untuk manipulasi reality. Dia boleh buat apa-apa sahaja yang benda tu sebenarnya tak make sense, tapi dia tukarkan perkara tu kepada reality juga. Sebab dia boleh manipulate that reality. So what if lah kan, Luffy ni actually dia ada ability reality manipulation ni, or at least benda tu limited untuk diri dia sahaja, dia tak boleh affect surrounding. So what if lah kan. Okay, ini again aku punya just random idea aku. What if selama ni Luffy actually memang ada this reality manipulation punya ability, it just that disebabkan dia telah ditipu oleh Shanks. Shanks cakap dekat dia yang itu merupakan Gomu-Gomu no Mi, and sekarang Luffy dah jadi budak getah. So disebabkan itu Luffy percaya yang power dia hanya limited untuk jadi getah. So sebab tu semua ability yang dia guna sebelum ni hanyalah melibatkan badan dia yang jadi getah. Sebab apa? Sebab itu perkara yang dia percaya, and itu je perkara yang dia boleh imagine. Maksudnya the moment Shanks tipu si Luffy cakap yang oh bila hang makan devil fruit ni hang jadi budak getah, so benda tu dah limit Luffy punya imagination only to the point where dia hanya boleh fikir tentang perkara yang boleh menukarkan badan jadi getah, fikir tentang perkara yang related with getah, in which related dengan badan dia lah. So what if selama ni Luffy sebenarnya dia boleh je nak manipulate benda lain and tukar badan dia selain daripada getah. Cumanya the reason dia tak buat selain daripada getah ialah sebab dalam minda dia ingat dia merupakan orang getah, I mean a rubber boy. So imagination dia limit to that point only. And also benda ni mungkin boleh explain kenapa Luffy suddenly boleh menggunakan Red Hawk, in which serangan yang mengeluarkan api. Sebab kalau kita ingat balik, Red Hawk ni pun sebenarnya tak pernah di-explain properly pun macam mana Luffy boleh menggunakan Red Hawk. So what if dia boleh guna Red Hawk pun ni pun sebab dia actually imagine pasal Ace, and dia teringat pasal Ace, and suddenly dia develop serangan yang ada api. And Luffy ni kita tahu lah dia orang yang bodoh kan. So dia suddenly boleh generate fire, dia pun sebenarnya tak pelik. Sebab apa? Sebab dia orang bodoh kan. Dia tak kisah, dia tak pernah terfikir panjang pun tentang anything yang berlaku sekeliling dia. So what if itu merupakan the true nature of Luffy punya devil fruit?
I mean obviously benda ni macam satu perkara yang mengarut lah buat masa sekarang. And aku pun actually doubt lah Oda nak buat Luffy ada ability yang broken macam tu. Sebab reality manipulation memang satu ability yang sangat broken. Cumanya the reason kenapa aku boleh come up with this theory ialah sebab satu, aku macam pelik tau. Since Gorosei ni, depa memang dah lama gila nak cari Gomu Gomu no punya fruit ataupun Nika punya fruit ni. Tapi asal depa tak pergi tangkap Luffy awal-awal, kan? Okay, sebelum Sabaudi Archipelago punya mungkin boleh argue lah. Mungkin si Gorosei tak tahu lagi pasal Devil Fruit Luffy. Depa just sekadar tahu Luffy ni sebagai one of the new rookie yang baru nak naik kan. Budak-budak baru nak up. Okay, fine. But time dekat Marineford, Luffy memang nama dia Nick kau-kaunya. And dia actually tunjuk dia punya ability banyak kali depan almost all marina. Sebab almost all marina ada dekat Marineford. So takkanlah rumor pasal ada manusia yang boleh menggunakan ability getah timbul dekat Marineford. So takkan dia pun macam tak gelabah, tak pelik kan? Dia ni ada power getah. Ini merupakan Hitonomi model Nika. Yang ni kita dah berabad-abad cari. Jom tangkap dia. Takkan world government, especially Gorosei lah, tak ambil such a drastic action nak tangkap Luffy. I mean, buah ni dia dah cari berabad-abad kot. Macam pelik lah kalau dia just nak biar saja Luffy kan, tak take a drastic action. So as aku duk bincang pasal benda ni dengan member aku macam terfikir lah, what if lah kan, the reason kenapa Gorosei tak tangkap Luffy siap-siap ataupun tak arahkan the Admiral untuk pergi bunuh Luffy the moment mereka tahu yang Luffy ada Gomu Gomu no Mi tu, ialah sebab asalnya si Gorosei pun tak tahu yang Gomu Gomu no Mi ni merupakan human fruit model Nika. Macam mana dia boleh tak tahu? Macam yang aku cakap tadi tu lah. Since the nature of Luffy punya Devil Fruit ni merupakan reality manipulation punya ability, so maksudnya apabila user tu makan Devil Fruit tu, dia boleh guna any ability yang dia nak. So it could be yang apabila orang lain makan human fruit model Nika ni, contoh lah, kalau dia banyak imagine pasal fire, dia mungkin dia boleh generate api je. And mungkin kalau orang lain yang makan, dia punya imagination fikir pasal benda lain. So mungkin dia boleh jadi ada ability yang lain. So disebabkan power ni terlalu mengarut, terlalu ridiculous, in which ayat yang Gorosei guna kan, the most ridiculous punya ability. So power ni susah nak determine mana satu Devil Fruit ni. Sebab dia boleh jadi anything. So bolehlah jadi mungkin yang si Gorosei tak tahu lah yang Gomu Gomu no Mi milik Luffy ni merupakan human fruit model Nika yang depa tengah cari. And depa hanya tahu pasal benda ni apabila Shanks yang bagi tahu dia. Again ni satu teori lah. Sebab kalau kita ingat balik kat Reverie dulu pun, Shanks ada bertemu dengan si Gorosei and cakap, I want to talk about certain pirate. So mungkin boleh jadi si Shanks sendiri yang bagi tahu Gorosei, and time tu baru dia tahu. Also as aku tengah berbincang pasal benda ni, aku macam terfikir jugalah, and then kenapa Who's Who kena penjara sebab dia hilangkan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi, and kenapa world government nak tangkap Devil Fruit Gomu Gomu no Mi at the first place kalau dia pun tak tahu Gomu Gomu no Mi sebenarnya Nika fruit, I mean human fruit model Nika. So aku tak tahulah, again ni kita just sembang-sembang santai je. Boleh jadi yang world government mereka tak tahu mana satu Devil Fruit model Nika. Mungkin mereka just ada very limited punya information. Mungkin contoh lah, mereka just tahu yang human fruit model Nika ni Devil Fruit dia colour ungu. So mereka cari semua Devil Fruit colour ungu. Yang ni Gomu Gomu no Mi. Lepas tu ada Devil Fruit lain pula colour ungu. Mereka tangkap. And in order untuk eliminate all the possibility untuk orang lain makan human fruit model Nika. So aku tak tahulah. Again ni just some random thing yang aku fikir, and aku sajalah nak share dengan apa. Plus also dalam chapter ni, ramai lah orang ada buat teori yang mungkin Luffy ada Toon Force. So Toon Force ni pun basically macam satu reality manipulation jugalah, di mana Toon Force ni actually satu terms yang orang guna untuk kartun zaman dulu tau. Macam contoh kartun Looney Tunes, kartun Tom and Jerry, di mana ada banyak gila moment watak ni macam suka hati dia je bedal benda-benda yang tak masuk akal dalam hukum fizik. Basically dia boleh melanggar hukum fizik. Kan sebagai contoh kita nampak mereka jatuh daripada langit and then suddenly pump dia berhenti, lepas tu dia boleh berenang tengah-tengah udara apa semua. Benda tu macam tak make sense. Perkara-perkara yang tak make sense ni orang panggil Toon Force lah. And Toon Force ni dia falls under reality manipulation punya ability lah. So ramai juga orang buat teori pasal Luffy bila dah awaken mungkin dia ada Toon Force sebab dia boleh buat mata dia terkeluar bila dia terkejut, and even mata Kaido pun terkeluar juga masa dia kena hayul. I mean benda ni aku macam 50-50 jugalah, sebab first off benda tu mungkin Oda saja buat as a joke and he don't want people to take it seriously. But also at the same time kita tahu Oda is full of surprise. So mungkin benda tu pun actually hint tentang ability Luffy in which dia ada Toon Force. And Toon Force pun macam aku cakap, dia falls under reality manipulation punya kategori. So dalam cerita ni kita nampak lah Luffy actually bantai Kaido tau. And yang paling lawaknya Luffy pegang Kaido macam budak dekat tengah sawah nak tangkap belut tau. Dia pegang kutu lah, dia tarik lempak. Harap jadah betul Luffy. And part yang paling menarik tau actually,
Kaido dia minta maaf tau dekat Luffy. Dia cakap, sorry about that idiot from before, I didn't want to win like that. Wow. So aku tak tahu, tapi aku impressed gila dengan watak Kaido sebab he is such a respectful punya character lah. Dia respect gila bila ada strong opponent. And benda ni membuatkan karakter dia more complex. And I really like that. Previously kalau tanya aku favourite Yonko aku siapa, aku akan cakap either Shanks ataupun Whitebeard. But now watak Kaido ni macam dah start develop dekat aku tau. And aku rasa macam Kaido is my favourite Yonko right now. So then dekat final panel tu nampak lah close up dekat muka Luffy, which is at first aku ingatkan ni budak lain tau. Tak nampak macam Luffy right? Sebab rambut dia and dia punya kening tebal kan. But yeah, it is actually Luffy punya Gear 5 punya form, which mungkin boleh jadi dia punya Zoan punya form lah kan. Sebab since dia rupanya mythical Zoan punya user. So this Gear 5 punya Luffy dia cakap lah, don't sweat it, now let's finish this. So yeah, finally the final battle betul-betul berlaku. So Wano punya arc ni memang dah tak lama. Perhaps around 3 to 5 chapter habis lah kot. So yeah, and benda paling best, minggu ni kita dapat chapter yang gila bapaknya gempak. And next week tak ada break. Yeah. Sebab selalu kan One Piece ni, Oda ni, dia suka troll tau. Dia suka drop chapter yang gila bapaknya gempak yang membuatkan orang tertunggu-tunggu for the next chapter. Suddenly dia bagi break. Tapi kali ni tak ada break lah. Sebab mungkin sebab chapter lepas 1043 pun chapter yang gempak and dia bagi break kan. So minggu ni tak ada break. So indahnya hidup. Next week kita akan dapat chapter baru. So yeah, aku actually curious lah nak tahu pendapat hampa pasal Awakening Luffy ni. Sebab macam aku cerita lah pendapat aku and aku punya teori tadi. So aku curious jugalah nak tahu apa pendapat hampa. And also one thing yang aku lupa nak mention tadi ialah aku rasa Luffy punya Awakening ni pun confirm dia akan ada time limit macam Gear 4. And instead mungkin dia punya consequences tu lagi teruk lah. Sebab nampak gayanya macam Awakening Luffy ni salah satu power yang sangat broken tau. So apabila watak utama ada power yang broken ni, selalunya susah untuk nak buat jalan cerita. Tengok macam Saitama dalam One Punch Man. Asal ada fight yang menarik, yang struggle kawan-kawan, mesti melibatkan watak sampingan. Sebab apa? Sebab Saitama kuat sangat. Dia boleh one shot semua enemy dia. So jadi tak menarik lah bila buat cerita kan. So Oda mungkin akan fikirkan satu cara untuk nerf Luffy sikit lah daripada dia punya Awakening. So aku rasa Awakening Luffy ni pun akan ada time limit untuk membuatkan fight lebih menarik. So ya, itulah dia video aku pasal chapter 1044. Macam biasa, for those yang tak subscribe lagi, silalah subscribe. And kalau hampa suka video aku, silalah like. Dengan itu, aku pun ciao dulu nakama sekalian.